Rafizi kata kejatuhan ringgit juga ada membawa kebaikan kepada negara. Jap, tak baik nak gelakkan orang sebenarnya. Tapi, bang, tolong gelakkan untuk aku, bang. Kita intro dulu. La 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 la. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya minta Cik Singa tu gelakkan bagi pihak saya tu bukannya apa. Sebab saya rasa macam sedikit takjub campur kelakar dengan kenyataan terkini oleh Menteri Ekonomi iaitu Rafizi Ramli berkenaan konon-kononnya kejatuhan nilai ringgit juga membawa kebaikan kepada negara. Saya tidaklah mahu menafikan atau menyangkal apa yang dicakap. Sebab apa tahu? Sebab saya yakin dan saya kenal ramai orang yang ada mendapat sedikit manfaat dengan kejatuhan nilai ringgit berbanding dengan USD ini. Sebagai contohnya mereka yang menjual barang-barang dekat Amazon ataupun mereka yang merupakan YouTuber ataupun Facebooker ataupun TikToker sendiri pun. Tetapi tuan-tuan dan puan sekalian, kita bukan bercerita tentang sebahagian manusia yang dapat keuntungan daripada kejatuhan nilai ringgit berbanding dengan USD ini. Kita nak bercerita tentang ayat Rafizi itu sendiri, iaitu kejatuhan ringgit membawa kebaikan kepada negara. Sebelum itu, seperti mana yang mungkin anda tahu, nilai ringgit berbanding dengan USD, bahkan berbanding dengan beberapa mata wang terkemuka dunia mengalami kejatuhan. Di mana ringgit pada ketika ini lebih kurang dalam RM4.60 lebih berbanding dengan $1 Amerika Syarikat. Dan kalau nak bandingkan dengan negara jiran kita Singapura, $1 bersamaan dengan lebih kurang RM3.60 duit kita. Bermaksud dekat situ, duit kita memang tengah drop. Dan saya teringat tahu tuan-tuan dan puan sekalian, ketika zaman Perikatan Nasional dahulu yang menyaksikan ringgit kita drop gila-gila, lebih kurang dalam RM4.70 untuk $1 Amerika Syarikat. Masa itu, Pakatan Harapan, para pimpinan mereka, para penyokong mereka semua mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional lemah. Kerajaan Perikatan Nasional tidak mendapat keyakinan pelabur. Kerajaan Perikatan Nasional tidak pandai menjaga ekonomi negara. Kerana itulah ringgit merudum. Kerana itulah nilai ringgit semakin lama semakin menyusut. Dan ketika awal-awal mereka memegang tampuk pentadbiran negara ini, kan kita lihat masa itu, ringgit naik sikit berbanding dengan USD. Dan masa itu mereka mencanang, wah nampak tak Pakatan Harapan begitu yakinnya pelabur-pelabur dengan negara ini selepas Pakatan Harapan mentadbir negara. Kerana itulah nilai ringgit semakin mengukuh berbanding dengan US dollar pada ketika itu. Tetapi sekarang apa jadi? Tiba-tiba pula datang Menteri Ekonomi bersilat sana sini cuba untuk jilat kembali segala kahak yang telah diludahkan oleh para penyokong Pakatan Harapan dan juga pimpinan Pakatan Harapan berkenaan dengan kejatuhan ringgit satu ketika dahulu. Tiba-tiba pula kata kejatuhan ringgit itu boleh juga membawa kebaikan kepada negara. Tiba-tiba pula pandai nak kata kejatuhan ringgit itu adalah disebabkan oleh masalah dekat Amerika Syarikat yang kini sedang menaikkan interest lah, yang sedang membincangkan kembali polisi dan sebagainya, menyebabkan sentimen tidak pasti oleh pelabur lah dan sebagainya. Dulu kita pernah kata macam ni. Kita pernah kata kejatuhan nilai ringgit adalah disebabkan oleh tindakan bank-bank Amerika Syarikat menaikkan kadar interest mereka, menyebabkan berlakunya outside FPI di mana duit ringgit kita telah dijual kembali untuk mereka beli dolar sebab mereka nak dapatkan interest yang banyak. Tapi bila kita kata macam itu, orang tak nak dengar. Orang kata kita tipu. Orang kata kita cuma cari alasan untuk menutup kelemahan sendiri. Nah, sekarang jadi dekat anda. Pandai pula anda bersilat, betul tak? Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adakah sentimen ketidakpastian pelabur berkenaan dengan situasi yang berlaku dekat Amerika Syarikat itu yang menyebabkan ringgit kita jatuh ketika ini? Tidak semestinya 100%. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan kejatuhan nilai ringgit selain daripada apa yang tengah berlaku dekat Amerika Syarikat sana. Antaranya ialah tentang keyakinan pelabur itu terhadap keadaan politik negara ini sendiri. Adakah politik negara kita ini stabil? Adakah kerajaan kita ini boleh dipercayai? Adakah kerajaan kita ini mempunyai dasar kewangan, dasar ekonomi yang benar-benar tuntas, yang benar-benar dapat difahami oleh bukan sahaja rakyat Malaysia tetapi oleh para pelabur di luar sana? Tetapi selepas 6 bulan mentadbir negara ini, sampai kesudah negara ini masih lagi tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai hala tuju ekonomi yang betul-betul padu, yang betul-betul berkesan. Tidak ada sebarang clear path. Sebaliknya, semua pihak sekarang ini tengah terpinga-pinga. Apa sebenarnya hala tuju negara ini yang cuba dibawa oleh Perdana Menteri yang ke-10? Yang mereka nampak kerajaan pada ketika ini hanya berminat untuk menumpukan hari-hari terawal mereka dengan mengenakan tuduhan-tuduhan yang boleh kita katakan sebagai tuduhan politik
kepada musuh-musuh politik mereka. Itu saja. Dasar ekonomi tidak ketahuan, harga barangan pun tidak dapat dikawal, macam-macam lagi perkara yang esens kepada ekonomi negara ini tidak disentuh dengan baik. Bahkan 64 lawatan ke luar negara pun tidak membuahkan hasil yang diharap-harapkan kepada negara ini. Bukan anda tidak tahu, ketika suku pertama tahun ini, para pelabur luar telah menjual ekuiti-ekuiti mereka dekat Bursa Malaysia bernilai 1.24 bilion ringgit. Dan pelabur institusi tempatanlah seperti KWSP, PNB dan banyak lagi terpaksa membeli kembali ekuiti-ekuiti tersebut untuk cover line. Di situ pun dah nampak dah ketidakyakinan pelabur-pelabur luar itu kepada pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional ini. Apatah lagi apabila kerajaan ini memiliki seorang timbalan Perdana Menteri yang masih dibicarakan atas satu tuduhan prima facie, 47 pertuduhan berkaitan dengan salah guna kuasa dan juga penyelewengan. Jadi dengan semua itu, mana nak datang keyakinan para pelabur terhadap negara ini? Boleh tak berikan jawapan kepada saya, wahai tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi berbalik kepada persoalan pokok, saya ingin memberikan pandangan saya kepada anak-anak papa dan juga kepada Rafizi Ramli serta kerajaan Malaysia sendiri. Janganlah dok kutuk sangat orang lain, kerana bila kena kat batang hidung sendiri, kelam kabut anda hendak bersilat. Dan Alhamdulillah, benda ini kena batang hidung anda. Jadi sekurang-kurangnya, mungkin selepas ini, anda boleh menjadi lebih bijak berbanding sebelumnya. Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.